Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita malam ni untuk kita mengulang balik lah, lebih pada mengulang balik hukum-hukum tajwid yang kita dah sebut melalui kitab tajwid yang dinukilkan oleh Dr. Suruh Ziabuddin tempoh hari. Hari ni kita ulang untuk satu-satu hukum, mungkin ambil masa sedikit untuk habiskan satu kitab tu, tapi tak apa. Yang penting ni kita faham satu-satu hukum tu untuk satu kali pertemuan. Jadi insyaAllah untuk pertemuan malam ni kita masih lagi dalam tajuk Nun Sakinah dan Tanwin. Nun Sakinah dan Tanwin. Di bawah tajuk Idgham Ma'al Ghunnah Kamil. Okey, bila kita membahaskan dalam bab hukum Nun Sakinah dan Tanwin, kita tidak boleh tidak kita faham juga tentang tahap-tahap gunnah yang ada di dalam hukum Nun Sakinah. Tahap yang paling tinggi dalam bacaan dengung dalam hukum Nun ni adalah tahap yang pertama, iaitu musyaddadah. Di mana apabila kita berjumpa dengan Nun yang bersabdu, maka dengungkanlah dengan sempurna. Bagi Nun yang bersabdu, dengung dia datang daripada pangkal hidung. Maka tekankan dengung tu ke pangkal hidung dulu, dengung. Maka di sana dapatlah 2 harakat. Begitu juga dengan tahap yang kedua, tahap mudghamah dipanggil, iaitu di mana hukum ni berlaku pada idgham ma'al ghunnah naqis. Jadi apabila Nun Sakinah bertemu dengan ya atau dengan waw, itu juga ada dengung. Di sini selalunya kita tertinggal 2 harakat. Jadi hati-hati bila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan waw ataupun ya, dia di tahap yang kedua. Sama dengan tahap yang pertama tadi. Tahap yang pertama tu kita akan berjumpa dengan Nun yang bersabdu. Ataupun kalau Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan mim yang bersabdu. Itu juga dalam hukum Nun Sakinah. Maka dengungkan yang sempurna 2 harakat, di mana dengung dia di pangkal hidung. Manakala dengung yang tahap kedua ni 2 harakat juga, tapi dengung dia ke bawah sedikit daripada makhraj khosium, iaitu makhraj rongga hidung kita. Manakala dengung yang ketiga mukhfah, yang kita akan bahaskan nanti pada pertemuan yang seterusnya, di mana dengung dia juga 2 harakat. Ikhfa nanti kita tengok dengung mukhfah ni dalam hukum ikhfa pada tajuk ikhfa hakiki nanti. Manakala dengung yang tahap yang keempat pada hukum izhar, iaitu muzharah, dan pada keadaan nun berbaris, yang disebut mutaharikah. Jadi dalam kitab tajwid dia menggariskan tahap pertama, kedua, ketiga tu dengung dia wajib dibaca dengan 2 harakat. Mesti sempurna 2 harakat, jangan kurang. Cuma pada tahap yang keempat itu 1 harakat. Dengung dia ada tapi tidak dipanjangkan. Manakala tahap yang kelima tu di dalam baris, pada huruf nun yang berbaris sahaja yang ada ciri-ciri dengung yang tak jelas kelihatan, tapi tetap ada. Itu kita akan buktikan nanti bila sampai ke tajuk-tajuk yang berkaitan, insya-Allah. Baik, yang ini juga penting di mana kita mesti tahu di mana makhraj nun tu. Makhraj nun dia terletak di hujung lidah, hujung langit-langit. Di mana bila kita tekankan hujung lidah ke hujung langit-langit hadapan kita tu, di situ tekankan di situ, ataupun kalau kita nak kenal pasti dia, matikan dia dengan huruf alif. An. An. Di mana berhentinya hujung lidah kita tu, di situlah makhraj nun. Ini penting untuk kita mengetahui sebab berlakunya hukum dalam Nun Sakinah ni, kita mesti mahir dalam makhraj huruf tersebut dan juga sifat-sifat dia. Kita akan jelaskan nanti dalam slide yang berikut. Itu makhraj nun. Manakala makhraj gunnah di rongga hidung ataupun disebut khosium, sama ada di hujung
di tengah hidung atau di pangkal hidung. Di sini yang kita kena mahir dalam membaca nanti bila kita tengok pada hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan tahap-tahap gunah tu tadi, maka makhraj gunah ni kita dah mesti biasa. Di mana bila nun yang bersabdu datang daripada pangkal hidung, dengung ikhfa ke bawah sedikit dan dengung mudghamah tadi apa yang di mana nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan waw ataupun ya, dia hampir-hampir kepada hujung hidung, dengung dia. Dan dengung ni memiliki satu hukum yang dominan bagi dia yang cukup kuat, iaitu al-gunnah. Gunnah ni dengung. Dengung ni tak boleh dipisahkan dengan huruf nun. Baik, ini kita tengok sedikit tentang kedudukan makhraj huruf-huruf tersebut, yang mana kalau kita tengok dalam nota-nota pada pelajaran kita yang lepas ada saya sertakan, jadi boleh rujuk dalam tu untuk kita pastikan di mana kedudukan setiap huruf-huruf hijaiyah ni. Ini juga penting untuk kita biasakan dengan bacaan, dalam bacaan. Letakkan setiap huruf tu pada makhraj dia yang tepat. Maka barulah dapat suara huruf yang sempurna. Baik, bila kita membicarakan hukum nun sakinah dan tanwin, dalam matan yang disebut oleh Imam Ibnul Al-Jazari, kata dia, wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Yang bermaksud, bermula hukum tanwin dan nun sakinah itu ada 4 hukum iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Ini 4 hukum yang sedia ada di dalam hukum nun sakinah dan tanwin. Ini asas dia. Daripada 4 nanti ni kita nampak ada pecahan-pecahan kecil dia. Yang ini yang kita kena faham sungguh-sungguh. Walaupun dia sebut dalam matan ada 4 hukum, iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa, tetapi dalam bentuk bacaan nanti dia terbahagi kepada pecahan dia, sama ada yang soghir, yang kubra, yang kamil, yang idgham ma'al gunah berserta dengung, yang tanpa dengung, yang kamil, yang samar-samar. Yang itu yang kita akan kenal nanti dalam pelajaran kita kali ini. Baik, secara keseluruhan dia kata tadi hukum nun sakinah dan tanwin tadi ada izhar, iqlab, ikhfa dan idgham. Dalam hukum izhar kita ada 2 nama. Satu dikenali dengan izhar halqi, satu dengan izhar mutlak. Ini dalam bab izhar. Kalau dalam idgham pula kita jumpa idgham ma'al gunah, idgham bila gunah. Jadi idgham ma'al gunah ni kita akan dapat pecahan dia 2 nanti. Malam ni kita akan bahas. Idgham ma'al gunah kamil, idgham ma'al gunah naqis. Kemudian ada hukum iqlab dan hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni nanti pun kita akan tengok ada pecahan dia, di mana satu dinamakan ikhfa hakiki surah, satu lagi ikhfa hakiki kubra. Jadi bila pecahan-pecahan ini cukup penting kerana dia mempengaruhi bacaan kita. Pastikan ada perbezaan dalam bacaan bila dia terkait dengan nama-nama tadi tu. Yang ini kita akan susuli dengan contoh-contoh ayat dalam slide kita yang nanti yang berikut. Baik, ini keseluruhan nama hukum-hukum dia, iaitu izhar halqi, idgham ma'al gunah, ikhfa majazi ataupun iqlab, izhar mutlak, idgham bila gunah dan ikhfa hakiki. Baik. Kita dah bentangkan pada tajuk ikhfa hakiki. Pada hukum izhar halqi. Yang ni kita dah bahas di mana kita dah jumpa 2 hukum di sana, izhar halqi dan izhar mutlak dalam hukum nun sakinah Oh, ada masalah suara sekejap Okey kalau ada masalah suara terputus-putus tolong bagi tahu Sekarang ni macam mana Cik Yang? Kalau ada ni Cik Yang tolong respon
Okey, setakat ni suara okey Ustaz. Mungkin di Alhamdulillah. sana kod line tak berapa okey. Okey. Baik, dalam hukum izhar, kita dah bahas pada pertemuan yang lepas, 2 minggu yang lepas ya, iaitu izhar halqi dan izhar mutlak. Jadi kita ada baki lagi 5 kotak di sini ya, yang berkaitan dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Baik. Izhar mutlak juga dah selesai, jadi kita tinggal dengan idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa majazi ataupun iqlab dan ikhfa hakiki. Jadi malam ni kita akan tengok dalam hukum idgham ya. Jadi idgham ni ada 3 nama tadi kita dah jumpa. Iaitu hukum idgham ada nun sakinah dan tanwin. Apabila dia bertemu dengan huruf-huruf idgham. Dalam nun sakinah dan tanwin ya, hukum nun sakinah dan tanwin, dia ada beberapa huruf yang dibahagikan pada huruf-huruf izhar, huruf-huruf idgham, huruf-huruf ikhfa dan huruf iqlab. Jadi kita dah tengok dah pada pertemuan lepas huruf-huruf izhar ada 6 ya. Iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Okey, baki itu yang akan dibahagikan pada hukum-hukum yang akan datang ni lah. Jadi bagi hukum idgham dalam hukum nun sakinah dan tanwin ni ada 6 huruf. Iaitu nun, mim, waw, ya, lam dan ra. Ini huruf-huruf idgham dalam hukum nun sakinah. Kita kena hafal lah yang ni. Kalau nak mudah faham, kita jadikan dia dalam satu perkataan iaitu yarmalun. Susunkan dia. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmalun. Itu huruf-huruf idgham. Baik. Bila kita mengkaji dalam hukum idgham, ada syarat dia di mana bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, mestilah dalam keadaan saghir. Apa itu saghir? Huruf pertama sukun, huruf kedua berbaris. Bermaksud nun tu mesti nun yang sukun, yang tidak berbaris lah maksud dia, nun yang kosong. Dan dia bertemu dengan huruf-huruf idgham tu dalam keadaan huruf idgham tu berbaris. Sama ada salah satu daripada huruf yarmalun tadi tu. Huruf idgham. Itu maksud dia saghir. Kemudian syarat seterusnya mestilah tamasul. Tamasul dia bermaksud 2 huruf yang sama. Di mana kalau kita jumpa nun yang tidak berbaris ataupun nun mati atau nun sakinah, dia bertemu dengan nun juga. Itu dikatakan tamasul. 2 huruf yang sama. Nun jumpa dengan nun. Nun pertama sukun, nun yang kedua tu berbaris. Ini syarat dia untuk dibaca dengan idgham. Kalau dia tak jumpa dengan nun, dia jumpa dengan huruf yang sejenis dengan dia. Sejenis bermaksud, ataupun tajanus, nun dia berjumpa dengan huruf yang sama sifat, berlainan makhraj. Contohnya dia berjumpa dengan mim. Mim dan nun sifat dia sama semua. Tetapi makhraj nun dan mim berbeza. Itu yang dimaksudkan dengan tajanus. Ataupun nun mati, ataupun nun sakinah, dia bertemu dengan huruf taqarrub yang bermaksud 2 huruf yang berhampiran dengan nun lah. 2 huruf yang berhampiran dengan nun ni adalah ra dan lam. Jadi dalam hukum nun sakinah, bila nun mati bertemu dengan nun, dia katakan tamasul. Wajib digabungkan. Satu lagi, bila nun mati bertemu dengan mim, wajib digabungkan. Ataupun dia berjumpa dengan waw ataupun ya. Kena digabungkan juga. Jadi dalam keadaan 4 huruf ni mestilah digabungkan berserta dengung. Manakala kalau nun mati berjumpa dengan ra dan lam, digabungkan tanpa dengung. Yang ini kita akan bahaskan pada tajuk-tajuk yang akan datang. Jadi kalau kita perhatikan daripada kotak ni, inilah yang penting sekali. Kita mesti tahu di mana makhraj nun, apa sifat nun.
Begitu juga dengan makhraj mim dan sifat-sifat mim, makhraj waw, sifat waw. Begitu juga dengan ya, di mana rumah dia. Makhraj ni rumah dia ya. Dan sifat-sifat dia. Dan lam serta ra. Kedudukan inilah yang menentukan hukum-hukum dalam nun sakinah dan tanwin tadi. Ya, sama ada dia idgham ma'al ghunnah kamil atau idgham ma'al ghunnah naqis ataupun idgham bila ghunnah kamil. Ya. Jadi dalam hukum idgham ni ada 3. Idgham ma'al ghunnah kamil, idgham ma'al ghunnah naqis dan idgham bila ghunnah kamil. Jadi 3 hukum idgham yang ada dalam hukum nun sakinah, boleh kalau nak catat ya. Idgham ma'al ghunnah kamil melibatkan nun bertemu dengan nun ataupun tanwin bertemu dengan nun ataupun nun mati atau tanwin bertemu dengan mim. Itu dia duduk dalam hukum idgham ma'al ghunnah kamil. Manakala nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan waw ataupun ya, dia duduk di dalam hukum idgham ma'al ghunnah naqis. Dan apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ra dan lam, dinamakan hukum idgham bila ghunnah kamil. Ya. Itu jadi 6 huruf tadi itu. 2 huruf bagi idgham ma'al ghunnah kamil, iaitu nun dan mim. 2 huruf lagi bagi idgham ma'al ghunnah naqis, iaitu huruf waw dan ya. 2 huruf lagi bagi idgham bila ghunnah kamil. Ra dan lam. Baik, dalam hukum idgham ma'al ghunnah ma'al ghunnah ni ya, kita tengok idgham ma'al ghunnah dia ada 2 hukum. Tadi kita dah sebut idgham ma'al ghunnah kamil dan idgham ma'al ghunnah naqis. Ini bermaksud, idgham bermaksud gabung. Ma'al ghunnah ataupun bi, ada setengah kitab disebut bi ghunnah, ya, sama makna dia, iaitu berserta dengung. Kamil, sempurna. Jadi digabungkan berserta dengung dengan sempurna bila dikatakan idgham ma'al ghunnah kamil. Manakala hukum idgham ma'al ghunnah yang satu lagi dikenali sebagai idgham ma'al ghunnah naqis. Ya, digabung berserta dengung yang samar-samar. Naqis bermaksud samar-samar. Jadi kita akan tengoklah bagaimana. Yang penting bacaan tu ya, biar tepat. Ya. Baik. Kita kenali yang kata idgham kamil, idgham naqis ni macam mana ya. Okey. Bagi idgham kamil yang dikatakan digabungkan dengan sempurna, sama ada berserta dengung atau tanpa dengung. Ya, kamil bermaksud suara nun sakinah ataupun tanwin digabungkan bila bertemu dengan ra, mim, nun ataupun lam. Ya, dianggap sempurna kerana gabungan yang berlaku dengan melenyapkan suara nun sukun semasa gabungan berlaku. Jadi bila dia berjumpa dengan salah satu 4 huruf ni, nun sukun tadi lenyap suara dia. Yang kita baca adalah huruf nun yang dia jumpa tu, ataupun huruf mim, ataupun huruf ra, ataupun huruf lam. Jadi nun tu keseluruhan makhraj dan sifat nun masuk ke dalam huruf, sama ada dia jumpa nun, dia jumpa mim, atau dia jumpa ra, ataupun dia jumpa lam. Itu yang dimaksudkan kamil. Ya. Jadi nak mudah faham, kita tengok saja ya. Bila tanda dalam bacaan huruf selepas nun sukun tu tadi atau tanwin ni huruf yang berbaris 2 ya. Bertanda sabdu. Bila nun jumpa dengan salah satu daripada 4 huruf ni dan huruf-huruf ni bersabdu, itulah yang dinamakan kamil ya, idgham kamil. Ya. Daripada 4 huruf tu, ra, mim, nun, lam tadi, nun dan mim idgham ma'al ghunnah kamil. Manakala ra dan lam idgham bila ghunnah kamil. Itu pembahagian dia ya. Bagi maksud idgham naqis pula, iaitu yang tidak sempurna,
Apabila suara nun sakinah ataupun tanwin digabung bila bertemu dengan waw dan ya. Dianggap tidak sempurna kerana masih meninggalkan kesan suara huruf nun semasa gabungan tersebut. Di sini masih ada suara nun. Bila dia kata masih ada suara nun, bermaksud dalam bacaan dengung masih kekal dua harakat. Jadi kadang-kadang kita baca masih tertinggal dengung nun apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya. Itu hati-hati dalam bacaan Itu yang dimasukkan nakis, bukan kata hilang langsung Yang tidak ada dengung apabila nun sakinah ataupun tanwin tadi bertemu ra atau bertemu lam. Tapi dalam semakan kadang-kadang nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ra ataupun bertemu dengan lam, masih ada unsur-unsur dengung dalam bacaan. Begitu salah dalam qiraat Hafs an Asim, Thoriq Satibi. Ingat, bila nun sakinah atau tanwin bertemu ra atau bertemu lam, tidak ada lagi suara dengung, iaitu suara nun tu. Nanti kita akan tengok dalam contoh ayat bila masuk pada tajuk tu nanti. Jadi apa kata matan yang berkaitan dengan idgham? Wal-lafzu bil harfain harfan wahida musaddadan katsani idghamun bada. Yang bermaksud dan bermula melafazkan dua huruf menjadi satu huruf. Itu yang dimaksudkan idgham Yang bertasdik, mana huruf yang dia jumpa tu bersabdu seperti huruf yang kedua. Maka itulah idgham kata dia. Ini matan yang dikeluarkan oleh Syekh Sahib Al-Salsabi Al-Syafi'i. Ini sebagai panduan. Matan ni dia sebagai panduan. Orang kata ensiklopedia untuk hukum tajwid. Baik. Kita tengok pada tajuk idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah maksud nun sukun atau tanwin, iaitu yang baris dua yang tidak selari. Maknanya dia berselisih. Baris dua tu berselisih. Bagi baris dua atas atau baris dua bawah, dia berselisih. Bagi baris depan pula, dia berbentuk 99. Dia bertemu dengan salah satu huruf yang empat ni, nun, mim, waw ataupun ya. Ini huruf-huruf idgham ma'al ghunnah. Mana bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ni, wajib ada dengung dua harakat. Jadi digabungkan suara nun sukun atau tanwin tadi ke dalam huruf yang berbaris, iaitu nun, mim, waw ataupun ya, berserta dengung dengan kadar dua harakat. Itu yang pasti kita nak semak dalam bacaan. Dengung tu jangan tinggal. Kenapa perlu dengung tu? Ini bermaksud dalam bacaan, bila nun berjumpa dengan mim atau jumpa dengan ya, waw ataupun nun sendiri, kalau kita tak dengungkan dua harakat, seolah-olah kita menghilangkan satu huruf. Itu kesan dia. Tanwin kita dah faham iaitu baris dua atas, bawah ataupun hadapan yang terdapat pada huruf-huruf hijaiyah. Jadi bila nampak tanwin, dia melibatkan huruf nun, hukum nun sakinah jugalah. Jadi bentuk barisnya adalah selari bagi hukum izhar halqi yang kita dah sebut pada pertemuan yang lepas, dan selisih bagi hukum idgham, ikhfa dan iqlab. Baris dua ini membawa suara nun. Jadi yang kita pun semua dah faham, dah maklum. Tanwin bermaksud adanya suara nun sukun di dalam tanwin tu. Jadi kalau dia duduk di atas huruf dal contohnya, jadi hukum tu bukan hukum dal, hukum tanwin. Melibatkan hukum nun sakinah juga. Nun sakinah ataupun tanwin. Jadi pastikan kita faham di dalam tanwin terdapatnya suara nun sakinah. Baik. Idgham ma'al ghunnah. Dia ada dua tadi. Idgham ma'al ghunnah kamil. Idgham ma'al ghunnah naqis. Untuk malam ni, kita akan bahaskan pada satu hukum dahulu iaitu idgham ma'al ghunnah kamil. Idgham ma'al ghunnah naqis akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, insya-Allah. Jadi kita tinggalkan dulu idgham ma'al ghunnah naqis ni. Kita tumpu pada hukum idgham ma'al ghunnah kamil. Baik.
Jadi idgham, huruf idgham kita tahu ada 4 tadi. Ya. Bagi idgham ma'al gunah kamil, ya, huruf dia adalah nun dan mim sahaja. Ya, tidak termasuk waw dan ya. Walaupun waw dan ya itu juga huruf idgham, tetapi idgham naqis. Untuk malam ni kita nak bahaskan hukum idgham ma'al gunah kamil. Ya, apabila nun sakinah ataupun tanwin, nun sakinah bermaksud nun sukun ataupun nun mati lah. Kita belajar dulu, kita kenal dia sebagai nun mati. Ya. Iaitu nun mati ataupun tanwin. Tanwin ni pula tidak selari, ya, dalam keadaan selisih bertemu dengan nun ataupun mim. Maka digabungkan suara nun mati ataupun tanwin tadi ke dalam huruf nun atau mim yang berbaris berserta dengung dengan kadar 2 harakat. Ini dengung yang paling sempurna. Yang disebut tadi di martabat ataupun tahap dengung dia musyaddadah. Yang daripada 5 tahap tadi, ini tahap yang pertama. Jadi dalam kitab tajwid, setengah kitab tajwid ada dibahaskan dengung nun mati atau tanwin bertemu dengan nun ataupun mim boleh dipanjangkan dengung tu sehingga 3 harakat. Ya. Ini bermaksud dia hendakkan sangat supaya dengung nun mati bertemu dengan nun ataupun bertemu dengan mim ni dengung dia paling sempurna. Dia tak mau kurang daripada 2 harakat. Itu tuntutan dia, ya. Baik, kita tengok contoh idgham ma'al gunah kamil apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Ya. Di mana berlakunya pertemuan itu di sini, ya. Ya, lan nu tu. Jadi dalam bacaan nun yang tidak berbaris yang dikenali sebagai nun sukun bertemu dengan nun yang berbaris dhammah tu. Itu idgham ma'al gunah kamil. Di atas nun yang berbaris dhammah tu disertakan sabdu. Sabdu inilah sebagai simbol gabungan itu perlu digabungkan dengan sempurna ataupun kamil. Itu yang dikatakan idgham ma'al gunah kamil. Jadi bacaan dia pastikan dengung kita, dengung yang sempurna 2 harakat. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak. Dalam dengung, nun berjumpa dengan nun, pastikan kita tekankan suara dengung tu ke pangkal hidung. Sampai di situ dulu, baru diubahkan suara bacaan untuk baris nun. Selagi tak sampai ke hidung dengung tu, jangan ubah ke nun yang berbaris dhammah tu dalam bacaan. Dia takut tak cukup 2 harakat. Okey. Sedikit saya nak kongsi dalam ayat ini, dalam bacaan pada huruf zal sukun, lam sukun tu, jangan ada unsur-unsur tawalud. Contoh kalau kita baca wa idh qultum ya Musa, idh qul, tak mau macam tu, matikan betul-betul. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak. Pastikan tidak ada unsur-unsur tawalud ataupun seolah dia melantun balik, macam qalqalah. Baik, itu apabila nun sakinah bertemu dengan nun. Kita tengok pula contoh pada tanwin bertemu dengan nun. Pertemuan tu berlaku di sini. Jadi huruf zal berbaris 2 bawah, kita perhatikan pada zal baris 2 tu selisih. Dan dia bertemu dengan nun tu bersabdu. Ini juga termasuk dalam hukum idgham ma'al gunah kamil. Tanwin bertemu dengan nun. Jadi bacaan dia sama. Kita anggap di dalam tanwin ada nun sukun. Nun sukun itulah yang bertemu dengan nun. Bukan zal yang bertemu dengan nun, Sebenarnya nun sukun di dalam tanwin tu yang bertemu dengan nun yang berbaris atas dan bersabdu. Jadi digabungkan suara nun di dalam tanwin tu ke dalam nun yang berbaris secara kamil atau secara sempurna beserta dengung 2 harakat. Itu penting. Contoh, wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Dengung tu pastikan sampai ke pangkal hidung.
Kita tengok contoh apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mim. Pertemuan dia berlaku di sini ya. Tanwin bertemu dengan mim ya. Jadi bacaan dia fa'tu bi suratim mim misli. Dalam satu ayat ni ada contoh tanwin bertemu dengan mim dan nun mati bertemu dengan mim. Jadi kedua-dua tempat ni hukumnya idgham ma'al ghunnah kamil. Jangan terkeliru semasa bertelaki bila ditanya apa hukum ni, kita merujuk pada huruf mim yang bersabdu, kita kata hukum mim. Sebenarnya ini masih lagi di dalam hukum nun sakinah dan tanwin. Di mana nun sakinah atau tanwin tadi bertemu dengan mim. Kerana syarat idgham ma'al ghunnah kamil, huruf yang ditemui oleh nun ataupun tanwin mestilah bersabdu. Jadi di sini mim tu menerima sabdu kerana ada bacaan idgham ma'al ghunnah kamil ya. Jadi dengungkan kedua-dua tempat. Fa'tu bi suratim mim mislih. Sempurnakan dua harakat ya. Baik. Ini dia yang berkaitan dengan dengung dalam matan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berpesan pada kita, apa kata dia? Wa ghunna mimman summa nunan suddida wa samma kulla harfu ghunnatin bada. Yang bermaksud dan didengungkanlah olehmu akan mim serta nun yang bertasdid dan dinamakan kedua-duanya huruf ghunnah. Pada huruf mim dan nun ni dia ada memiliki sifat ghunnah dua huruf ni. Jadi sifat ghunnah ni tidak boleh dipisahkan sama sekali daripada nun ataupun mim. Itu pasal bila dalam hukum nun sakinah ataupun mim sakinah kita akan didedahkan dengan bacaan yang ada suara dengung. Jadi dengung ni penting lah. Kalau kita tak dengungkan dalam bacaan, seolah-olah kita menghilangkan huruf tu. Baik, secara rumusan kita perhatikan apabila nun bersabdu, mestilah didengungkan secara sempurna dengan kadar dua harakat. Itu sebagai panduan. Sebagai panduan kita. Bila kita bertemu saja dengan huruf nun yang bersabdu, itu bermaksud dengung dia paling sempurna dua harakat. Sama juga bila kita bertemu dengan huruf mim yang bersabdu. Walaupun kita tak kenal atau tak ingat nama hukum, tak apa. Yang pastinya nampak je nun bersabdu ataupun mim bersabdu, perlu bacaan dia didengungkan dengan kadar dua harakat. Nanti kita akan jumpa dalam hukum mim sakinah juga fakta yang sama ni. Baik, kita tengok sedikit. Ini agak mendalam sikit untuk ini. Kita dah kenal dah macam mana kita nak kenal hukum dalam nun sakinah tu idgham ma'al ghunnah kamil Kita dah kenal. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu nun ataupun nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mim. Jadi kita nak tahu kenapa apabila nun sakinah atau tanwin bertemu nun digabungkan secara sempurna. Begitu juga apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mim digabungkan secara sempurna. Tadi di awal tadi kalau kita ingat syarat gabung mestilah yang pertama soghir dan ditambah lagi dengan sama ada tamasul, tajanus ataupun takorub. Jadi di sini cuba perhatikan bila nun sakinah, nun mati bertemu dengan nun ataupun huruf yang bertanwin bertemu dengan nun digabungkan secara sempurna kerana kedua-dua huruf iaitu nun mati tadi bertemu dengan nun, kedudukan dia sama pada makhraj dan sama pada sifat yang disebut tamasul ataupun mutamasilain. Yang ni sebab-sebab yang berlaku dalam kitab tajwid. Kalau kita baca bersendirian mungkin kita payah nak faham kan. Yang dimaksudkan tamasul tadi dua huruf yang sama, nun mati bertemu dengan nun. Jadi kedua-dua nun ni memang duduk di makhraj yang sama dan memiliki sifat-sifat yang samalah. Itu sebabnya bila nun mati berjumpa dengan nun digabungkan yang dipanggil soghir tamasul Boleh juga disebut hukum ni idgham mutamasilain ataupun idgham mislain.
Kalau kita baca dalam kitab tajwid, bila dia kata idgham mislain, apabila nun mati bertemu dengan nun atau tanwin bertemu dengan nun, dia tak panggil idgham ma'al ghunnah kamil, dia panggil idgham mislain. Sama juga maksud dia, ya. Baik. Bagaimana pula kedudukannya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan mim? Kalau kita tengokkan syarat makhraj, kedudukan nun dan mim, makhraj mereka tidak sama. Nun di hujung lidah dan gusi depan, manakala mim di dua bibir dirapatkan. Tetapi sebab digabungkan nun sakinah atau tanwin tadi ke dalam mim kerana persamaan pada keseluruhan sifat-sifat mereka ni. Ya. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan mim tu berbaris, ya, maka digabungkan atas sebab sama pada sifat walaupun berlainan pada makhraj. Ini disebut mutajanisain ataupun tajanus. Istilah-istilah ini memang ada dalam kitab tajwid supaya kita lebih faham, ya. Okey, inilah sebabnya kenapa nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan nun digabungkan kerana sama pada makhraj, sama pada sifat. Manakala nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mim, ya, kerana persamaan pada sifat-sifat mereka. Ya. Jadi bila bertemu dalam keadaan macam ni, dalam contoh ni, bacaan kita digabungkanlah. Ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in dengung yang tu yang dikatakan kamil, ya. Begitu juga kalau nun sakinah bertemu dengan mim, sama hukum dia. Khuliqa mimma mim. Jadi yang digabungkan ke dalam mim sekarang adalah nun. Bila kata kamil, keseluruhan makhraj nun dan sifat nun masuk ke dalam huruf selepas dia yang bersabdu, iaitu mim. Maka yang kita baca sekarang adalah pada makhraj mim. Dan dengung itulah dengung mim. Tetapi bukan dalam hukum mim sakinah, ya. Dia masih kekal dalam hukum nun sakinah. Cuma bacaan dia tu kepada huruf mim terus. Itu yang dikatakan idgham kamil tadi tu. Ya, ini contoh. Kita tengok contoh seterusnya apabila tanwin bertemu dengan nun. Sama juga hukum dia. Amilatun nasibah. Masukkan tanwin tu. Bukan ta marbutah tu yang kita gabung masuk dalam nun, ya. Nun sakinah di dalam tanwin tu. Yang kita keluarkan masuk ke dalam nun yang bersabdu dan berbaris atas. Amilatun nasibah. Itu juga contoh kalau tanwin yang berbaris bawah, ya, bertemu dengan nun. Sama juga hukum dia. Bacaan dia wujuhun yawma idzin na'imah. Itu contoh bagi tanwin yang berbaris bawah, ya. Dhammatan dan kasratan, ya. Itu juga kalau tanwin yang berbaris atas. Kita perhatikan juga pada bentuk baris tadi, ya. Baris dua atas atau baris dua depan ke di situ, maka gabungkanlah tanwin tu. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Gabungkan dengan sempurna. Hasanatan nazid lah. Dengung tu yang penting dua harakat. Jangan tinggal dalam bacaan. Begitu juga kita tengok contoh apabila tanwin bertemu dengan mim, ya. Hukum dia idgham ma'al ghunnah kamil juga, bacaan dia sama juga, dengung dua harakat. Wa inna fariqam minhum jangan kurangkan sangat dengung dia. Wa inna fariqam minhum, kita rasa ada dengung, betul, tidak dinafikan, tetapi tak cukup dua harakat. Biasa kan, bila kita baca hukum yang ada hukum dengung di situ, dengung dua harakat adalah yang sempurna di pangkal hidung. Ingat itu kaedah dia.
lahum ka'asfim ma'kul. Begitu juga kalau baris dua depan jumpa dengan mim contohnya sama. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, dengung yang penting dalam bacaan. Ya. Baik. InsyaAllah ya, kalau ada kemuskilan ataupun kekeliruan, ya, boleh ya, masa kita bertalaki, sila lontarkan kemuskilan tu untuk kita perjelaskan dengan lebih lanjut ya, yang bertalaki. Cuma yang mana yang tak ada peluang untuk bertalaki, kalau ada kemuskilan, saya buka nanti selepas kita tutup kelas ni. Saya tak mau ganggu mungkin sebahagian daripada kawan-kawan kita mungkin ada urusan lain nak keluar cepat. Jadi kalau siapa yang ada kemuskilan, bolehlah kita ambil sekejap dalam 10 minit selepas kelas nanti kau ada nak tanya-tanya. Boleh, tak ada masalah ya, insya-Allah. Saya sedia melayanlah mana yang saya mampu menjawab ni nanti insya-Allah. Kalau ada boleh tunggu sekejap selepas ni ya. Jadi pertemuan akan datang kita akan masuk pada tajuk idgham ma'al ghunnah naqis. Ya. Ini satu lagi hukum yang kita dah sebut tadi. Yang penting kita patut kenal hukum idgham ma'al ghunnah naqis ini satu, dan yang paling penting bacaan dia tu. Apabila bacaan idgham ma'al ghunnah kamil tadi kita dah nampak dengung yang sempurna. Yang ini pula idgham ma'al ghunnah naqis, bacaan dengung dia tu samar-samar. Bagaimana nak dapat bacaan yang samar-samar dua harakat. Yang tu yang kita akan bentangkan pada pertemuan minggu depan insya-Allah ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya Allah Taala beri kefahaman. Kita tangguh dulu pertemuan kita dengan doa ya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بركة القرآن العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.